平安，弟兄姐妹。 Bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 当我们还没有听到上帝的话语之前，我们同心祷告。 Betapa indahnya kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. 主啊，我们在你里面是何等的美好， Bisa menyembah, memuji Engkau. 我们可以敬拜赞美你。 Dan saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. 这个时候，我们愿意听你的声音，听你的话。 Berbicaralah dengan leluasa. 求主你畅快的跟我们谈， Firman-Mu yang akan menyegarkan kami kembali Tuhan. 你的话可以苏醒我们。 Tolonglah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. 求主你自己赐福你两位的仆人，今天要传讲的话， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. Ya, Bapak Ibu senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. 非常高兴今天可以在这个地方与大家见面， Sebuah anugerah saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. 是一个恩典，让我今天可以传讲神的话。 Izinkan saya boleh menyampaikan salam hangat dari tempat gereja saya melayani yaitu BCS Medan kepada Bapak Ibu Saudara. 让我代表我的教会对大家向大卫问一个安。 Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah Remember the Creator, 今天给我的主 your 题， Creator. 今天给我的主题是纪念你的创造者。 Untuk itu saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat pertama dan 8. 现在我要求大家一起来打开圣经，传道书第12章第1和第8节。 Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Jadi nanti dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin ayat 1 dan 8. 我要求大家一同来念，第一次我们念印尼文，第二次中文。传道书第12章第1及第8节。 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat yang ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. 传道书第12章第1节，我们一起来念。你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念你的主。第8节，传道者说：虚空的虚空，凡事都是虚空。 Saudara-saudara, saya pernah dengar ada orang berkata seperti ini. 弟兄姐妹，我曾经听过一个人说到这样的话。 Jangan sampai engkau berjuang susah payah naik tangga yang begitu tinggi dalam kehidupanmu itu, hanya engkau untuk menemukan engkau itu sampai di tempat yang salah. 你不要努力奋斗的爬一个梯子，直到最高处，最后你发现你在一个错误的地方。 Saudara, kita ini kan dalam hidup ini, kita ini kan berjuang. 弟兄姐妹，生命都是在奋斗中， Kita bersusah payah. 我们 bekerja. 努力的。 Saudara, jangan sampai ketika semua usaha kita seperti naik tangga yang begitu tinggi dan kita sampai di atas, rupanya itu tempat yang salah. 我们不要努力的奋斗，就好像我们已经爬上很高的梯子，最后我们发现那是一个错误的地方。 Karena itu akan sangat capek dan melelahkan. 那个是非常劳累的， Perasaan akan menyesakkan. 你的感受一定是感觉到很累。 Bapak Ibu, perasaan ini setidaknya pernah dialami oleh seseorang yang saya tahu. 我知道这种感受，就是我一个认识的人，他经历过。 Orang itu pada saat cerita kepada kami, beliau sudah tua. Orang itu sudah tua. 当这个人告诉我的时候，他已经是年老的时候。 Dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dari masih muda sampai di usia tuanya. 他说到，他从年轻直到他年老的时候， Dia menceritakan dengan tangisan, saudara-saudara. 他说的时候就是流眼泪。 Karena rupanya dalam kehidupannya yang mewarnai pikiran sepanjang hidupnya adalah cari uang dan cari uang sehingga dia hampir tidak punya waktu bersama dengan keluarganya. 他一生里面，他的生命的色彩都是在找钱，这都忘记了他的家庭。 Saudara, anak-anaknya itu kemudian bertumbuh
itu tanpa ada figur, jarang ada figur seorang papa. 所以他孩子长大以后，他没有他父亲的那种的影子。 Papanya sering pergi keluar kota, keluar negeri, urusan bisnis, sehingga hampir gak ada waktu komunikasi dengan anak-anaknya. 他父亲为了生意往外国去，在往外地去，所以他很少跟他的孩子有沟通。 Dia juga ceritakan bahwa dia itu jarang dekat dengan Tuhan. 他也告诉我，他很少与上帝亲密。 Sehingga di dalam tangisan tuh dia kemudian mengatakan bahwa anak-anaknya ketika udah dewasa, anak-anaknya tidak peduli sama papanya lagi. 所以当他一面说一边流泪，他说孩子长大以后，孩子都已经不理他了， Tidak mau terusin usaha papanya lagi. 不要接管他父亲的生意， Enggak sayang sama papanya. 不疼爱他的父亲。 Karena enggak merasa ada papa dalam hidupnya. 他在他生命当中，他没有感受到他有一个父亲。 Dengan nada bicara penuh penyesalan dia berkata, rupanya yang aku perjuangkan selama ini semuanya sia-sia. 原来他一直流泪说，这一期间来我的努力都是虚空。 Kemudian dia lanjutkan, andaikan waktu itu aku punya waktu lebih banyak dengan anak-anakku. 他说，如果那个时候我有更多的时间和孩子们在一起， Andaikan waktu itu aku punya waktu berdoa dengan anak-anakku. 如果那个时候我有更多的时间跟我的孩子一起祷告， Andaikan dulu aku dekat sama Tuhan. 如果那个时候我能够靠近上帝， Karena itu benarlah perkataan tadi, jangan sampai engkau berjuang susah payah naik tangga yang tinggi hanya untuk menemukan engkau sampai di tempat yang salah. 就符合了刚才说的那句话：你努力爬到最高的楼梯，原来你发现你在一个错误的地方。 Bapak Ibu, penyesalan seperti ini juga dialami oleh Raja Salomo. 这种的经历所罗门王也经历过。 Saat ia menuliskan kalimat-kalimat pengajaran di kitab pengkhotbah ini. 所以他在传道书里面所写的， Salah satunya di pengkhotbah 12 ayat 1 dan 8 tadi. 就是刚才我念传道书12章1节到1节还有8节。 Saudara, 2 ayat yang tadi kita baca itu sebenarnya berbicara tentang kesempatan saat masih muda. 这2节经文告诉我们，就是我们还年轻的时候，还有那个机会， Saat masih kuat, saat masih bisa. 在那个时候还是很强壮，还能够的时候， Kesempatan. 那个是机会。 Bapak Ibu, pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo yang sudah tua. 传道书是所罗门王年老的时候所写下的。 Kalau orang yang sudah tua biasanya itu sudah ada banyak pengalaman. 如果年老的人，通常他就有许多丰富的经验， Banyak yang bisa direnungkan. 很多事情他可以思考， Dia mau bagikan kepada orang-orang yang masih usia produktif itu. 他可以分享给那些还能够思想的年轻人。 Kalau ada yang baik dilanjutkan. 如果好的，你可以继续； Kalau yang tidak baik jangan dilanjutkan. 不好的，你不要再继续下去。 Bapak Ibu tahu Raja Salomo? 你认识所罗门王吗？ Beliau itu adalah orang yang super kaya, sangat kaya sekali. 他是一个非常富有的一个人， Dia punya harta, tahta, dan wanita yang banyak sekali. 他有金钱，他有地位，他有王位，还有许多的妃嫔。 Wanitanya itu 1000, saudara-saudara. 他的妃嫔总共有1000位。 Ngomong-ngomong soal harta Raja Salomo, saya jadi kepo sedikit, saya cari di Google. 谈到所罗门王的财富，我有一点八卦，我就在谷歌寻找。 Kira-kira kalau dikurskan ke uang zaman sekarang berapa ya hartanya ya? 如果以来计算当今的财价，他的财富有多少呢？ Sebagai perbandingan, kita akan 成为一个比例， kita akan coba melihat manusia terkaya di dunia zaman sekarang ini. 我们看到当今世界上最有钱的人， Beliau adalah udah kelihat ya. Beliau adalah Elon Musk. 他是伊隆马斯克 Ini。pada hari Jumat kemarin saya coba search hartanya di Forbes ya. Itu total harta Elon Musk itu kalau dalam rupiah 5.400 triliun. 所以说，从这个福布斯里面的公布，他的资产大概有5000多亿 Banyak nggak? 美 banyak 金，多不多？ Sekarang kita lihat Salomo, saudara-saudara. 我们来看所罗门王。 Melansir dari wealthresult.com yang tentang 10 orang terkaya sepanjang sejarah manusia. Rupanya Raja Salomo itu adalah manusia urutan pertama terkaya sepanjang sejarah manusia. 有一个网站就告诉我们，在人类历史中，10个最有钱的人
所罗门王居首位。 Dengan total harta kalau dirupiahkan $1 16.500 itu berarti 34.000 triliun. 如果以当今美金计算的话，他的财务有34366万亿。 Ini sudah PDB satu negara, saudara. 这个就是一个国家总年的收入。 Saudara, ini didukung juga oleh moneyarcher.com ya. 还有一个网站也这么告诉我们。 Ya tentunya nggak bisa exact seperti ini ya. Saudara-saudara, ini kalkulasi manusia yang mungkin bisa lebih dari ini juga. 这个是人类所计算的，可能超过这一切。 Saudara-saudara, yang diinginkan oleh mayoritas manusia di dunia ini sudah didapatkan oleh Raja Salomo. 弟兄姐妹，世界上人所要的东西，所罗门王都已经得到了。 Bapak-bapak di sini, kalau ada kesempatan pengen nggak punya harta seperti ini? 弟兄姐妹，或者是各位先生，如果你愿不愿意有这么多的财富44 triliun. ，34万多万亿的美金。 Salomo bisa dikatakan adalah orang yang paling bisa menikmati hidup di dunia ini secara kalau standar dunia ini. 所以所罗门王最能够享受在世间拥有的一切。 Dan saking nikmatnya dia menikmati dunia ini, dia perlahan melupakan Tuhan. 所以他在享受当中，他开始慢慢忘记上帝。 Itu tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-8. 所以这个就是记载在列王记上第11章第1到第8节。 Dia mengikuti jejak istri-istrinya yang banyak itu, dia menyembah berhala, dia melupakan Tuhan. 他跟随他许多太太的脚踪，他开始拜偶像啊，忘记了上帝。 Maka Tuhan mulai perlahan memberikan hukuman kepada Raja Salomo. 所以上帝就慢慢的开始给所罗门王惩罚。 Tuhan bangkitkan ada orang-orang musuh-musuhnya 上帝开始让他的仇敌争取， yang dilakukan tidak lancar. 他所做的一切不顺利， Dia masih tetap kaya memang, 他依然很有钱， tapi yang sudah mulai hilang penyertaan Tuhan. 但是他忘记了，他已经失去了上帝的同在， Hampir tidak ada damai sejahtera lagi dalam hatinya itu. 在心里面他完全已经没有了平安， Dialami hingga hari tuanya. 直到他年老。 Karena itu di masa tuanya Salomo yang sudah tua, dia merenungkan kembali kehidupannya ini. Dia kemudian mengajarkan, ingat penciptamu. 所以当他年老的时候，他回顾他的人生，他教导了当纪念你的创造者。 Semua pencapaianku yang aku anggap, yang orang dunia anggap ini hebat, semua achievement itu sia-sia. 所以他得到了人类所要的东西，那一切都是虚空。 Ingat pada Tuhan Sang Pencipta. 你要记得上帝，你的创造者。 Karena tanpa penciptamu itu engkau kehilangan arah. 如果你没有这个创造者，你失去方向。 Karena tanpa Tuhan penciptamu, hidupmu itu akan hampa. 如果你失去你的创造者，你的生命将会感到空洞。 Tanpa Tuhan hidupmu nggak punya damai sejahtera. 你如果没有上帝，你的生命里面永远不会平安。 Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Tuhan. 所以弟兄姐妹，我们需要神， Karena Dia yang menciptakan kita. 因为他创造了我们， Dan Dia yang tahu bagaimana memberikan jaminan hidup, mengarahkan hidup kita. Saudara-saudara. 所以他就很能够赐下平安，保障我们。 Dia tahu yang terbaik untuk kita. 他知道什么最好的赐给我们。 Bayangkan Bapak Ibu, jikalau 你可以想象， ada anak kecil umur 6 tahun kabur dari rumah, 你想象一个孩子6岁，他离家出走， siapa yang rugi, saudara? 是谁吃亏？ Papa mamanya pasti sedih ya. 他爸爸妈妈当然心痛， Tapi yang tidak aman siapa? 但是感到不安全的是谁？ Anak itu. 这个孩子， Karena dia meninggalkan papa mamanya, dia saat detik dia meninggalkan papa mamanya, dia kabur dari rumah, hidupnya sudah tidak jelas arahnya. 所以当他一离开他母亲那秒刻开始，他的生命已经没有了方 Sampai 向。 dia kembali lagi pada papa mamanya, baru hidupnya ada keamanan lagi. 直到他回到父母身边，他才会有安全感。 Demikian pula kalau hidup kita ini saudara, tanpa Tuhan, hidup kita tidak aman. 所以就好像我们一样，如果我们没有上帝，我们的生命就不会安全， Gak punya arah hidup yang jelas. 没有一个固定的方向。 Dan ini kalau terus dilanjutkan, 如果我们持续下去， yang datang penyesalan. 我们就会懊悔。
Itulah sebabnya saudara Salomo yang sudah tua ini kemudian dia mengajarkan pada kita yang masih muda, yang masih usia produktif ini, ingatlah pencipta. 所以所罗门王教导我们，他说：“这在年轻人，你不要忘记，你要纪念你的创造者。 Selagi masih ada kesempatan. 如果你还有当今还有机会的话， Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan mengingat Tuhan itu. 让我们再次想到什么是纪念上帝的意义。 Seorang mengingat Tuhan itu bukan cuma sekedar kita mengingat, oh aku ingat ada Tuhan Yesus penebus aku. 我们记得纪念，不是说哦，主耶稣他已经救赎了我， Sekedar mengingat, oh aku tahu ada Tuhan yang menciptakan aku. 只是纪念知道哦，上帝他已经创造了我。 Saudara mengutip dari tafsiran Reform Study Bible, kata ingat itu, remember di situ, itu punya pengertian hidup berelasi. 我们采自改革研究圣经的解释，纪念的创造者就是我们上帝建立关系。 Ingat akan pencipta itu artinya kita mau membangun relasi dengan pencipta itu. 纪念的创造者就是我们以跟这创造者建立关系。 Bapak Ibu, Tuhan itu bukan barang ya. 弟兄姐妹，上帝不是一个物品， Dia pribadi. 他是一个活生的一个独有的。 Ketika kita mengingat dia, artinya kita menjalin relasi dengan dia. 当我们纪念他，我们与他建立关系的时候， Bapak Ibu, inti ajaran Kristen itu adalah tentang relationship, relasi. 我们的中心点的基督教就是我们建立这个关系。 Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. 你爱上帝，爱彼此， Relasi itu intinya relasi. 那个就是建立关系的中心。 Nah, bicara soal relasi, kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, 谈到关心，谈到这种关系， orang-orang tuh suka salah mengerti. 很多人都有一个误解， Dikira menjalin relasi itu ya hanya sekedar status saja, status. 如果建立关系只是一个身份而已。 Contoh, 比方说 hubungan papa dengan anak ya. 父子的关系， Papa mengatakan, secara status kamu tuh anak kandung aku. 父亲说你的身份是我亲生的孩子， Secara status kamu tuh istriku. 身份上你是我的太太， Tidak salah, itu benar ya. 没错，对不对？ Bapak Ibu, tapi apakah dengan kita mengatakan secara status aku papamu, aku suamimu, begitu, apakah itu sudah otomatis ada relasi di situ? 从身份上你是我的父亲，你是我的太太，你是我的先生，是不是只有那种身份而已吗？ Belum tentu. 不一定。 Saudara, karena sebuah relasi yang hidup itu bukan hanya membutuhkan status, tapi dia membutuhkan intensitas. 所以我们的关系不是只是身份，我们需要一个更切入的， Komunikasi yang intens. 我们有这个沟通更密切的。 Seorang remaja 一位少年人， pernah curhat sama saya. 他曾经对我谈心， Yang intinya dia ingin bilang kalau dia merasa bahwa dia seperti nggak punya papa dalam hidupnya. 他告诉我，他的生命中就好像没有一个父亲一样， Papanya masih hidup. 他的父亲还活着， Papanya tapi jarang ada waktu di rumah. 但是父亲很少有时间在家里， Ini agak mirip lagi sama yang cerita pertama tadi ya. 就有一点跟我前面的故事有点相同 Tapi，ini beda orang ini. 但是一个不同的人物。 Kalau yang tadi papanya yang cerita, orang yang lain, ini sekarang anaknya yang cerita. 刚才是一位父亲说他的家庭，现在的孩子诉说。 Saya tuh kadang bisa bingung juga kok ada beberapa atau banyak papa yang jarang punya waktu sama anak-anaknya. 我感到有奇怪，说为什么多数的父亲会有很少的时间跟孩子在一起？ Saudara lihat, secara status tetap adalah papanya si anak itu. 如果身份上他是这个孩子的父亲， Tapi secara relasi tidak seperti papanya. 但是在关系上他们不好像他的父亲。 Saya pernah pula dengar ada papa mama yang karena sibuk mereka bekerja, dua-duanya pergi bekerja. 我也听过一个消息，就是父母亲出外打工做工， Babynya yang masih kecil anaknya 他的婴孩还很小， titip ke baby sister. 交给保姆， Yang paling punya banyak waktu sama si anak, baby sister. 更多的时间跟这个孩子的是他的保姆， Sampai si anak malah panggil baby sister itu mamanya. 甚至这个孩子叫这个保姆叫妈妈、母 Saudara, 亲。 secara status gak bisa diubah. Bayi itu tetap adalah anak dari si mama itu.
这孩子的身份不能够改变，他依然是父母的孩子。 Tapi rupanya secara relasi, bayi itu lebih dekat sama baby sister. 但是关系上，这个婴孩更密切，跟他的保姆。 Saudara perhatikan, status itu tidak menjamin bahwa relasi itu akan dekat atau tidak. 你想到这种身份，并不是保障我们跟这关系会很好。 Sedikit intermezzo ya, sebagai papa mama penting banget untuk bangun relasi dengan anak-anakmu. 所以我要特别告诉你，你成为父母的，你要特别跟你的孩子保 Bukan 持关系， sekedar membiayai kebutuhan mereka. 不是只是照顾他们的需要， Komunikasi dengan mereka. 沟通 Heart to heart. 心灵的沟通， Bermain dengan mereka. 与他们一起玩耍， Kegiatan bersama dengan mereka. 一起有这个活动。 Bapak Ibu, secara status memang mereka anakmu, tapi apa gunanya status itu kalau engkau tidak berelasi dekat dengan mereka? 身份上他是你的孩子，但是你这个没有跟他建立关系，有什么用？ Bapak Ibu, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan begitu. 我们的关系跟上帝也是这样。 Coba, secara status kita ini siapa ya Tuhan, saudara? 我们身份上我们是谁造的？ Anak Tuhan, betul? 我们是 Siapa 上 di 帝的儿 sini 女。 anak Tuhan, boleh coba lambaikan tangan? Yang Nis- mana anak Tuhan? 你是神的儿子儿女，你举手。 Amin. Kita anak Tuhan ya. 我们是神的儿女。 Maka pertanyaannya bagaimana dengan relasi kita ini dengan Tuhan? 问题是我们跟上帝的关系是怎么样？ Bapak Ibu, secara status memang kita ini adalah anak Tuhan. 身份上我们是神的儿女， Tapi apa gunanya status anak Tuhan itu kalau kita tidak berelasi dekat dengan Tuhan? 我们是神的儿女，但是我们又怎么样没有跟神有关系呢？ Mungkin kita mengatakan bahwa kan walai colepai. 可能你会说，saya datang beribadah di hari Minggu， Saya beribadah 1 minggu sekali. 我一周来一次来敬拜上帝， Saya ingat Tuhan, saya datang ibadah 1 minggu sekali. 我纪念上帝，所以一周我来做礼拜一次， Sudah cukup. 已经够了， Tidak cukup, saudara. 不够，弟兄姐妹， Saudara, relasi itu membutuhkan intensitas. 这种关系我们需要彼此有意愿的， Komunikasi yang intens. 我们有个沟通是有意愿的。 Saudara, kata ingat Tuhan, remember, itu adalah bicara soal everyday. 纪念上创造主就是我们每天的， Setiap hari, saudara-saudara. 弟兄姐妹是每一天的。 Bapak Ibu, ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan setiap hari, itulah lewat doa. Di situ baru kita bisa makin kenal Tuhan. 我们与上帝沟通建立关系，我们每天祷告，我们才能够认识 Kita 上帝， akan dapatkan wisdom of life. 我们能够得到人生的丰富的智慧。 Tuhan akan arahkan kita ke jalan yang tepat. 上帝会指引我们对正的方向， Kita bisa memaknai hidup ini. 我们可以对我们人生的有意义， Kita akan tiba di tempat yang tepat. 我们可以得到适当妥当的地方。 Saudara, itu dibutuhkan ada relasi setiap hari bersama dengan Tuhan. 那个我们需要每一天跟上帝建立关系。 Mungkin saat ini kita mungkin bertanya bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. 可能这个时候我们会问如何跟上帝建立关系。 Kalau bukan 1 minggu sekali di hari Minggu saja, lalu apa? 如果不是一周一次，然后是什么？ Saudara, kita lihat di sini. 我们再看。 Saudara, yang pasti kalau membangun relasi dengan Tuhan itu diperlukan doa. 我们知道与上帝建立关系，我们需要祷告。 Soal berdoa ini bukan cuman ketika kita mau makan, mau sebelum tidur begitu saja, enggak. 我们祷告不单单是我们要谢饭，还只是要晚间要睡觉的时候。 Saudara, ketika kita ini sedang susun planning, 当我们在筹划的时候， kita mau ambil keputusan, 我们需要起一个决志的时候， kita mau bicara sama klien ini, 我们要对我们的相属人说这说那的时候， kita cari Tuhan dulu. 我们先寻求上帝， Kita berdoa minta hikmat, 我们求神给我们智慧， minta petunjuknya 求神给我们一个方向， setiap saat. 每一刻。 Kemudian juga ada saat teduh. 还有就是灵修， Saat teduh ini agak beda sama doa ya. 灵修跟祷告不一 Kalau 样。 berdoa itu bisa dalam saat teduh, tapi saat teduh itu saudara-saudara dia ada waktu yang lebih khusus. 祷告是随时随地，但是灵修我们有一段特别的时间。 Dia harus dalam keadaan kita tidak melakukan pekerjaan kita apapun, kita hanya benar-benar just me and God. 那个时候就是我们没有其他的工作，只有我们跟上帝。
Itu setiap hari perlu ada satu kali, saudara-saudara. 所以那个至少一天要一次。 Kalau engkau lagi sibuk bekerja, engkau nggak akan bisa saat teduh. 如果你每一天很忙碌的工作，你不会灵修， Engkau perlu cari satu waktu 你 seperti ini. 你需要找一个时间。 Kemudian saudara, juga dengan menjalin relasi itu baca Alkitab ya. 还有一个就是你要建立关系，要读圣经。 Ketika kita itu berdoa sama Tuhan, 当我们向神祷告的时候， kita bicara sama Tuhan. 我们对神说话， Tapi ketika kita baca Alkitab, kita mendengarkan suara Tuhan. 但是我们读圣经，就我们听神的话， Ini juga harus setiap hari. 那也是我们每天做的。 Lalu ketika menjalin relasi dengan Tuhan juga kita bisa dengan cara yang lebih fun, kita bernyanyi. 更好，我们跟上帝建立关系，就是我们赞美、 Cangke ya, 唱诗， cangse ya. Memuji Tuhan, 我们赞美神， menyembah Dia. 我们敬拜他， Kita bisa dengan dengar lagu. 我们可以听灵歌。 Kemudian apalagi saudara menjalin relasi dengan Tuhan itu juga bisa dalam komunitas jitu. 我们还有一个事情的里面的沟通。 Soalnya ini beberapa instrumen kita itu menjalin relasi dengan Tuhan itu setiap hari. 但每天我们跟上帝沟通的那个几个器具， Bapak Ibu, apa gunanya status kita sebagai anak Tuhan kalau kita tidak berelasi dekat dengan Tuhan? 我们要这个上帝的儿女的身份有什么用？如果我们跟上帝没有建立关系， Oh saudara, kita perlu tahu yang paling dasar itu begini. Kita berelasi dengan Tuhan itu bukan karena inisiatif saya mau berelasi sama Tuhan. 所以我们要跟上帝建立关系，不是我们自己的意愿，我们愿意的去， Tapi ini karena Tuhan yang terlebih dahulu dia ingin berelasi dengan kita. 但是是上帝首先愿意与我们建立关系， Sejak awal itu. 从开始， Karena dia ciptakan kita. 因为他创造我们， Dia ciptakan kita manusia karena dia ingin berelasi dengan kita. 他创造人类，他就是要跟我们建立关系。 John Piper dalam buku The Pleasure of God mengatakan, ini kira parafrasenya, saat manusia bisa menikmati dalam berelasi dengan Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. 所以一个人如果要与神有亲密关系的时候，就已将荣耀归给神。 Ketika kita bisa enjoy dalam relasi 当我们 pribadi dengan Tuhan, 当我们可以各自的跟上帝领受这种关系， Tuhan disenangkan. 上帝蒙喜悦。 Tapi saudara, manusia memutuskan untuk jatuh dalam dosa. 但是人类却选择掉在罪里， Sehingga yang rusak adalah relasi. 所以被破坏的是这种关系， Relasi dengan Tuhan jadi rusak. 这种跟上帝的关系已经被破坏了。 Bapak Ibu, tapi perhatikan Tuhan tidak ingin relasi dengan kita itu rusak. Karena itu dia datang ke dunia ini. 上帝不愿意我们跟他的关系断绝，所以他就差派他的孩子。 Dia kemudian mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu untuk menebus kita. Supaya relasi ini bisa pulih lagi. 所以他就受苦在十字架上，让我们与神的关系都能够恢复。 Yang awalnya sudah patah, tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya menyucikan setiap kita, ini relasi kembali pulih. 已经断了的，然后就因为主耶稣的宝血，那个这折断了，就已经被恢复了。 Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. 然后主耶稣升天， Dan dia mengutus Roh Kudus. 才差派圣灵。 Roh Kudus tujuannya adalah untuk menjaga agar kita manusia yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus itu tetap dalam relasi dengan Allah. 圣灵的工作就是让我们一起受保护，已经断绝的关系依然的存在， Jangan sampai putus lagi. 不要再断裂。 Saudara lihat betapa besar effortnya Tuhan. 你看到上帝如此的努力， Effortnya luar biasa loh. 他这种非常超乎的努力， Tuhan begitu hatinya, begitu berhasrat dia ingin berelasi dengan kita. 上帝的心就何等的有意愿要与我们建立关系。 Bapak Ibu, setiap hari Tuhan tuh mengulurkan tangannya kepada setiap kita. 上帝每天的手都向我们每个人伸出， Dia mau mengarahkan hidup kita, dia ingin memberikan tuntunan, dia ingin memegang tangan kita dalam kita bekerja, dalam kita setiap kegiatan. 他给了我们一个方向，他要带领我们在我们的所有的活动、我们的工作中， Dia ingin memberikan makna hidup kepada kita. 他要给我们人生有意义。 Hanya melalui relasi 只有通过这个关系， dengan Tuhan Sang Pencipta. 只有透过我们与这个创造者，
Bapak Ibu, karena itu saya mengajak setiap kita, ayo berelasi dengan 所以 Tuhan. 我邀请大家，我们共同的来与上帝建立关系。 Kita tuh setiap pagi begitu bangun, begitu mata kita melek. 每个早上，当我们打开眼睛， Bapak Ibu, Tuhan sudah mengulurkan tangan pada kita. 弟兄姐妹，上帝已经伸出他的双手， Aku mau berelasi denganmu. 我要与你建立关系。 Apa respon kita? 我们的回应是什么？ Akan sangat menyedihkan begitu kita melek, langsung kita lihat handphone. 是非常可悲的是，我们眼睛打开，我们就看手机， Lalu melihat chat-chat itu, aduh pusing hari ini. Lalu Tahu kan dia? 看那些媒体，看那些对话，哎，我今天真的很头痛。 Sedangkan tangan Tuhan tetap terulur pada kita begini. 甚至上帝的手依然向你伸出。 Yang perlu kita lakukan adalah kita sambut tangan Tuhan itu. 我们要做的就是我们迎接神的手， Berdoa, saudara. 祷告， Minta tuntunan sepanjang hari. 求神带领你今天的生活。 Ketika dalam perjalananmu kau bekerja, engkau menemukan kesulitan-kesulitan, berdoa lagi. 当你在工作当中的时候，你有困难，你在祷告； Engkau jumpa ada orang yang sulit, aduh, doa lagi sama Tuhan. 你遇到一个困难的人，你在祷告； Setelah pulang ke rumah, cari satu waktu setengah jam begitu saat teduh, saudara. 你回到家找一个半小时的时间，你灵修、 Kita baca Alkitab, 读圣经， just me and God. 只有我跟上帝。 Bapak Ibu, ingatlah perkataan ini. 弟兄姐妹，你记得这段话。 Setiap kita yang ini semua kita ada di sini, kita kan berjalan menuju masa depan, betul ya? 我们大家坐在这里，我们都是往前走向我们的前途，对不对？ Hidup kita inilah hidup menuju masa depan. 我们的生命就是往前走到我们的。 Bapak Ibu, jangan弟兄姐妹。 sampai engkau berjuang susah payah naik tangga yang tinggi hanya untuk menemukan engkau ternyata tiba di tempat yang salah. 所以你不要努力往上爬到最高点的时候，你会发现到你在一个错误的地方。 Ada banyak orang yang sudah menyesal karena hal itu. 很多人为了这件事情，他感到懊悔。 Raja Salomo salah satunya. 其中一个是所罗门王， Dia mengajarkan kita, 他教导我们 ingat penciptamu. 纪念你的创造者， Berelasilah dengan penciptamu. 与你的创造者建立关系。 Saya yakin 我深信， kita semua kalau berelasi dengan Tuhan dalam setiap usaha upaya kita, kita akan sampai di tempat yang tepat. 我深信，如果我们保持与上帝保持关系，我们依然会能够达到我们所要的地点。 Sampai menjelang akhir kehidupan kita, kita akan memberikan kesimpulan yang sangat baik terhadap hidup kita ini. 直到我们生命终点的时候，我们可以给我们的生命当中有一个结论， Seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 就好 sampai 8. 就好像在提摩太后书里面，保罗所说的， Coba sama-sama kita baca ayat ini yuk. 我们一起来读。 1, 2, 3. Aku telah 那美好的 mengakhiri 仗我已经打 pertandingan 过 yang 了 baik. ，当跑的 Aku 路 telah 我已经跑 mencapai 尽 garis 了， akhir 所 dan 幸的道 aku 我已 telah 经守 memelihara 住 iman. 了。 Sekarang 从此以 telah 后，有 tersedia 公义的冠 bagiku 冕为我 mahkota 存留， kebenaran 就是按 yang 照公 akan 义审判的 dikaruniakan 主到了那 kepadaku 赐给我， oleh 不但 Tuhan, 赐给我，还要赐 Hakim 给凡 yang 天门 adil. 显正的人。 Rasul Paulus ini sebelum menjelang dia selesai hidupnya, dia memberikan kesimpulan hidupnya, dia telah mengakhiri pertandingan baik, dia capai garis finish dengan ada mahkota kebenaran. 所以保罗在年老的时候，在他生命终点的时候，他说他的美好的仗已经打过了，那个道已经守住了，他有冠冕存留给他。 Dia sudah menemukan makna dalam hidupnya dan tidak sia-sia. 他发现到他的生命的意义，他没有虚空。 Saya berdoa semua kita di sini jemaat GKY Medan. 我为我们的这国语堂的会友全部祷告， Kita menemukan makna dalam kehidupan ini. 我们找到我们生命的意义。 Kita dalam perjuangan menuju masa depan, kita sampai di tempat yang tepat. 我们已经努力的在我们生命当中的奋斗，我们已经抵达了适当的地点。 Akhirnya kita bisa bersuka cita, 最后我们会有喜乐， gembira bersyukur di hadapan Tuhan. 在神的面前，我们都有喜乐。 Amin. 阿门。 Saya mengajak kita untuk dalam merespon firman Tuhan ini, saya mengajak kita menaikkan satu pujian lebih dalam lagi. Biarlah kita boleh dalam pujian kita nyanyikan ini kita dengan Tuhan secara pribadi. 我们唱这首诗，这首诗是我们各自与上帝的关系。 Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin dekat, selalu dekat dengan Engkau. 对神说：“神啊，我愿意更亲近你。”
relasi dengan Engkau setiap hari. 与你建立的关系是每时刻。 Sama-sama kita nyanyikan. 我们一起唱。 Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senap hati, dengan segenap jiwa menanti. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa menanti. Saya ajak kita taruh tangan kanan kita di dada, katakan sama Tuhan, 把手 lebih 放在 dalam, 胸前说。 lebih dalam lagi, kami ingin dekat. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Satu yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Senap hati, dengan senap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi, ku mengasihimu. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. 因为你首先爱我们， Engkau berupaya dengan sangat besar agar relasi ini bisa tetap hidup bersama dengan Engkau. 你已经想尽法子让我们与你建立关系。 Maka kami pada saat ini sebagai anak-anak-Mu, 甚至如今我们成为你的儿女， kami mau menyambut tangan-Mu Tuhan. 我们迎接你的手， Kami mau menjalin relasi dengan-Mu 我们要与你建立关系， setiap hari. 每一天。 Itulah yang akan memberikan keamanan arah hidup yang jelas bagi kami. 我们知道，在我们生命当中，那是我们得胜的时刻。 Allah Roh Kudus, biarlah firman Tuhan ini Engkau yang boleh terus hidupkan, ingatkan kami. 圣灵帮助我们，让你的话语能够时刻提醒我们。 Kami mau setiap usaha, upaya, perjuangan dalam hidup ini kami menjalani bersama dengan Tuhan. 让我们在我们生命当中一切努力都和我们与你同步， Setiap saat. 每一刻。 Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami. 感谢你提醒我们， Kami mau mengingat Engkau senantiasa. 我们也每次能够纪念到你。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉我主耶稣的名， Sama-sama katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 愿主耶稣赐福于你。